kat bawah. Siapa yang angkat dia? Dia cakap takkan dia orang semua berjalan dalam tidur, tapi mungkin logik juga orang berjalan dalam tidur kan. Jadi berlaku macam tu. Jadi kebanyakan orang yang dah tahu ni, dia tak nak stay tau dekat rumah tu. Bila dia tak nak stay rumah tu jadi kosong hampir 4 tahun tau korang. Jadinya Kak Ita ni, dia ada kenal tau dengan ustaz, seorang ustaz yang berada. Hai, Assalamualaikum korang. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kerana korang sentiasa memberi support pada Akak Cengkeh, dan Akak Cengkeh sangat-sangat terharu dengan apa yang korang berikan. Okey, sebagai hadiah untuk korang, hari ini Akak Cengkeh nak share dengan korang satu kisah yang dikongsikan oleh kawan akak yang bernama Kak Ita. Pengalaman Kak Ita ni berlaku di negeri Pahang, di Kuantan tau korang. Tapi sebelum tu kan korang, nak bagi tahu korang, akak pakai baju dan tudung yang sama sebab akak shoot hari yang sama daripada video akak yang sebelum ni. Sebab apa tahu korang? Sebab akak nak balik kampung, so akak buat siap-siap video untuk korang tonton. Sebagai orang kata, tak naklah korang tertunggu-tunggu. Okey, jadi akak teruskan dengan penceritaan. Cerita dia macam ni. Kak Ita ni sebenarnya dah bekerja, maksud suami dia bekerja sebagai engineer di Pekan Pahang. Okey. Jadi dia buat permohonan untuk bertukar ke Ipoh Perak sebab family dia berada di Ipoh Perak. Jadi permintaan dia tu diterima dan dia pun berpindah ke Ipoh Perak. Nak dijadikan cerita, dia kena pindah semula ke Kuantan sebab dia dapat job balik semula dekat Kuantan. So dia pun duk fikir-fikir, kita cari rezeki kan, nak tolak sayang, betul tak? Jadi dia pun buat keputusan untuk terima tawaran tu, dan dia pun kenalah berpatah balik ke Kuantan. Dia pun dah keluar daripada rumah yang Pekan kan, so dia nak masuk balik, orang lain dah masuk. Jadi dia pun cari-cari rumah. Dia deal satu rumah ni kat satu taman perumahan ni. Dia dah, orang kata, berjanji dah deal dengan tuan rumah kan. Jadi barang ni dia dah masuk dalam lori, dah standby untuk berpindah semula ke Kuantan. Tapi entah nak buat macam mana kan, tuan rumah ni telefon dia di last minute bagi tahu dekat dia bahawa dah ada orang back-inkan duit bayar untuk sewa rumah tuan rumah yang dia buat perjanjian tu. Jadi macam tak adil lah kan, bila dia dah booking masuk tapi orang lain siap back-inkan duit lagi untuk potong lain tau. Tapi nak macam mana, rumah orang. Jadi satu masalah besar untuk dia, dekat mana dia nak stay. Sebab barang dia ni dah siap atas lori, nak standby pergi ke Kuantan. Nak tak nak, suami dia call bos dia tau. Bila dia call bos dia, dia cakap, dia ceritakan apa yang dilalui. Jadi bos dia cakap, kita ada quarters untuk engineer, tapi quarters ni quarters yang jarang orang duduk. Maksudnya quarters ni digunakan sekali-sekala je untuk bantuan banjir. Maknanya kalau ada banjir, sebab kawasan tu selalu berlaku banjir. Bila ada kejadian banjir, orang-orang yang mengalami banjir akan dipindahkan ke quarters. Sebab quarters tu besar tau korang. Quarters tu dia ada lebih kurang 4 bilik tak silap akak, di tingkat 2. Di tingkat atas lah. Ruang tamu bawah ada 2 tau, dengan dapur yang luas. Jadi memang sesuai lah untuk pemindahan mangsa banjir kan. Jadi nak dijadikan cerita ni, dah tak ada pilihan ni Kak Ita ni, nak pindah ke mana dia cakap kan. Nak tak nak bincang dengan husband dia. Husband dia cakap, tak apa, kita pindah masuk je lah kat rumah tu, buat sementara waktu sebelum cari rumah sewa lain. Jadi dia orang pun cakap dah terdesak, pergilah. Jadi banglo, dia anggap banglo lah kan quarters kan. Sebab dia berbentuk banglo, sebab engineer apa semua. Maknanya kawasan tu, kalau korang nak tahu, kawasan VVIP. Jadinya nak tak ada pilihan, dia pun okey lah, boleh lah bos,
saya masuklah rumah tu macam tu kan. Jadi bila dia on the way tu daripada Ipoh tu, dia on the way daripada Ipoh balik ke Kuantan, dia nak landing lah barang tu ke rumah tersebut, ke banglo tersebut. Tapi bos dia kat situ cakap tunggu dulu. Maknanya dia kena stay dulu, tidur rumah lain, tumpang rumah lain untuk urusan rumah tu. Urusan apa rumah tu korang? Dia pun macam terfikir lah urusan apa untuk rumah tu kan. Rupanya rumah tu pernah berlaku kejadian di mana mangsa banjir yang dipindahkan. Sebab bahagian bawah dia tak ada bilik, jadi kebanyakannya tidur di bahagian atas. Jadi masa dia tidur kat bahagian atas, korang bayangkanlah, bila dia bangun celik mata pagi esok, dia tengok dia orang dah duduk kat bawah. Siapa yang angkat dia? Dia cakap takkan dia orang semua berjalan dalam tidur, tapi mungkin logik juga korang berjalan dalam tidur kan. Jadi berlaku macam tu. Jadi kebanyakan orang yang dah tahu ni, dia tak nak stay tau dekat rumah tu. Bila dia tak nak stay rumah tu jadi kosong hampir 4 tahun tau korang. Jadinya Kak Ita ni, dia ada kenal tau dengan ustaz, seorang ustaz yang berada di Pekan, sebab dia pernah tinggal kat Pekan kan. So dia pun minta bantuan daripada ustaz tu untuk tengokkan rumah tu, untuk tengokkan yang mana patut untuk tolong, sebab dia orang kan nak stay kat rumah tu kan. Jadi sebelum dia masuk, ustaz ni datang dengan kebolehan dia membantu. Ustaz tu terkejut bila tengok dalam rumah tu ada satu keluarga yang orang tak nampak. Dia berada di dalam rumah tu, dia memang tinggal kat rumah tu. Jadinya bila orang datang itu, yang bila orang mangsa banjir tu datang tumpang kat situ, dia tak suka. Jadi tu yang dia mengganggu. Jadi ustaz tu berbincang, maka terjadilah orang kata persetujuan, di mana keluarga tu orang kata bersetuju untuk berpindah ke tempat lain. Jadi berlakulah proses pemindahan. Kata dia proses pemindahan tu dengan sebiji bas. Maknanya dia tengok sendiri, memang ustaz tu muatkan benda mistik tu dalam bas dan dia pindahkan ke tempat lain. Jadinya kawan Kak Ita ni pun masuklah ke rumah tu, tinggal di rumah tu. Tapi korang, masa dia nak masuk kat rumah tu, suami dia, bukan dia lalu ya, suami dia ada terasa di telinga dia macam angin. Korang mesti kalau setengah korang ni pernah lalu, tiba-tiba angin lalu, angin lalu macam tu, sejuk, meremang je tengkuk kan. Tapi suami dia ni, dia angin lalu tu dia bersama dengan macam tu. Dia macam sampai kat telinga, dia nak masuk melangkah kat rumah tu, benda tu macam terkejutkan dia. Macam tu. Jadi bila suami ni bagi tahu pada ustaz ni cakap macam ni, dia dah cuba tolong yang mana yang dia boleh tolong. Jadi kalau ada apa-apa lagi yang perlu dia tolong, dia boleh hubungi terus dengan ustaz tu untuk bantu dekat rumah tu. Okey, bila diberi jaminan macam tu, Kak Ita dengan suami berserta dengan 2 anak dia pun stay lah dekat rumah tu. Akak dah bagi gambaran rumah kan. Akak nak cerita sekarang, bila diorang tinggal dekat rumah tu, maka terjadilah kejadian mistik yang pada akak, bila akak dengar, yang bersilih ganti. Apa kejadian mistik dia? Korang nak tahu? Okey. Kak Ita ni, anak-anak dia dah sekolah. Seorang sekolah rendah, seorang dia tadika. Dia masih baru lagi kan. Jadi bila pagi, dia hantar anak dia ke sekolah. Jadi suami dia pula pergi kerja. Tinggallah dia seorang dalam rumah yang besar macam tu. Jadi bila tinggal dia seorang, benda ni berlaku di siang hari. Sebab depan rumah dia tu ada satu gelanggang bola baling. Macam tu lah. Bola baling, macam tu lah kan, bola yang bam-bam tu kan. Jadinya bila dia duduk kat tingkat atas kan, tingkat bawah, tingkat atas, nak baring lah kononnya, lepas hantar anak nak baring, nak lena-lena dulu ke kan. Jadi bila dia cuba untuk lena, dia dengar bunyi bam bola tau, bam bola dengan sangat jelas. Dia terfikir mungkin kot orang tingkat bawah main bola. Kononnya dia cakap, konon-kononnya macam dia ni duduk rumah flat lah kononnya kan. Dia fikir macam tu lah, mungkin orang bawah main bola kot, dia tak tahu. Dia tunggu baring, bam lagi kuat. Korang bayangkanlah, bila dia terlintas, aku tak duduk rumah flat, aku duduk rumah banglo yang tingkat bawah ni memang tak ada bola kan. So dia pun terasa nak menjenguk dekat tingkap, nak tengok lah. Sebab bilik dia tu berhadapan dengan gelanggang bola baling tu. Jadinya dia tengok pada gelanggang tu tak ada orang. Memang tak ada orang, tapi bunyi bam bola tu seolah-olah macam ada orang main kat situ. Jadinya dia mula merasakan, orang kata meremang tu. Dia minta pendapat dengan ustaz tu. Jadi ustaz tu datang. Ustaz tu baca apa yang patut, sebab rumah tu dah dipagar sebelum ni kan.
Jadi ustaz tu kata tak apalah, kita tengok lagi kan. Jadi bila tengok lagi, dia stay kat rumah tu. Ada satu hari tu korang, dia dengan anak dia, maknanya dia, Kak Ita ni dengan anak perempuan dia ni, dia nak pergi ke satu tempat. Dia tinggal husband dia tidur dengan anak dia dekat rumah, tinggal sekejap lah kan. Jadi dia pun kunci pintu lah nak bagi selamat kan. So dia keluar. Bila dia keluar, dia pergi sekejap, dia balik. Bila dia balik, dia minta lah pada husband dia dengan anak dia yang dikejutkan dia orang untuk orang kata buka pintu. Tapi dia terfikir tau, anak dia memang tidur kan, tapi dia terfikir masa tu dia dengar suara anak dia. Memang sebiji suara anak dia ketawa korang. Anak dia ketawa macam seolah-olah macam nak buka tak nak buka pintu, macam nak main-main acah-acah tau dengan Kak Ita ni tau, dengan ibu ni kan. Dia main acah-acah macam ni. Kak Ita, buka lah pintu ni, kau janganlah main dengan mama. Kat dia bahasakan diri dia, mama, kau janganlah main dengan mama, kau buka lah pintu ni, buka lah. Jadi kakak pada budak ni macam, kau buka lah pintu ni, kau ni main-main lah, macam tu kan. Jadi kawan tu gelak lagi kuat tau, lagi gelak macam tu kan. Macam acah-acah, macam kono-kono nak bergurau. Jadinya bila dah jadi macam tu, marahlah yang si mak-mak dia. Memang jenis macam mama dia memang jenis tu, dia hogah pintu, gergang. Buka pintu ni, buka pintu ni. Tapi bila dia pintu terbuka, suami dia yang sebenarnya yang terpacul dekat pintu, bukan anak dia. Lepas tu dia tanya suami dia, kenapa sekian-sekian ni main pintu kan. Lepas tu suami dia cakap, kenapa? Ni anak dia tengah tidur dekat hall yang kedua. Maksudnya dekat ruang sofa tu kan. Tidur kat sana. Awak ni cakap apa? Macam tu husband dia tegur kan. Awak ni cakap apa? Anak kita tengah tidur kat situ tu. Tak adalah, dia memang dah tidur dari tadi. Hello, berdengkur kat situ kan. Jadi mama dia ni macam terkejut macam kakak, suara siapa tadi? Kakak macam antara kakak dia ni, anak dia ni, dia maklumkan anak dia ni berani tau. Pada usia masa tu lebih kurang darjah 2-3. Dia berani, dia cakap apa tau? Tak apalah mama, abaikanlah suara macam tu mama, kita buat tak tahu je lah kan, kita kuatkan semangat kan, macam tu kan. Lepas tu kira mama dia pun okey lah buat tak reti lagi. Sampailah satu hari korang, rumah dia ni, belakang pada rumah dia ada satu bilik tau. Bilik yang boleh dihuni oleh orang lain. Maksudnya dia tak bercampur lah dapur dengan rumah ni. Dia ada bilik khas, orang kata bilik ruang belakang yang ada tandas khas berpisah lah kan, dengan di antara dinding kan. Jadi bilik belakang ni didiami oleh kawan suami dia. Kawan suami ni kerja pengawal keselamatan dekat kawasan tu. Jadi pengawal keselamatan ni basically dia akan kerja shift malam, shift siang. Jadi pada shift malam dia nak balik ke bilik dia tu. Jadi dia pun balik bilik sebab tuan rumah ni kan, dia ada membela 6 ekor arnab katanya. 6 ekor arnab yang dia akan kurung arnab tu setiap malam. Maksudnya reban dia betul-betul dekat bilik budak tu, dekat belakang. Jadi dia akan kurung arnab-arnab tu. Tapi entah macam mana, bila budak tu balik daripada kerja tu, dia ada nampak arnab tu berkeliaran dekat hall, dekat ruang luar tempat parking kereta diorang ni tau. Jadi dia terfikirlah, masa tu dia penat, tapi dia terasa macam mungkin lah ni abang ni tak kurung lah ni arnab ni, dia lupa lah tu kot. Tapi mujurnya dia rasa malas nak tangkap arnab tu, sebab kalau sebelum ni dia akan tangkap tau, tapi kali ni dia tak nak tangkap. Lepas tu dia kata tak apalah, esok-esok lah cerita kan. Jadi dia balik, dia tidur penat kan. So esok pagi dia cakap lah dekat tu husband Kak Ita ni, dia cakap, abang, dia kata, semalam saya tengok arnab abang terlepas, abang kurung tak arnab abang? Jadi suami Kak Ita ni cakap, mana adalah, aku dah kurung lah. Dia kata, jadi dia panggil Ita kau tanyalah Kak Ita kau. Jadi Kak Ita pun cakap, memang Kak Ita dah kurung arnab tu. Jadi arnab tu sebenarnya arnab yang betul ataupun arnab macam mana, korang boleh bayang sendiri kan. Maknanya arnab tu dia menyerupai mana benda yang menyerupai arnab untuk menduga budak yang kerja pengawal keselamatan ni, tahu tak? Okey, untuk pengetahuan korang, Kak Ita ni dia ada membela seekor kucing tau. Dia cakap kucing tu memang cantik. Okey, kucing tu dia gelarkan sebagai Kiki. Kiki ni dia ada pakai loceng tau, dan dia suka main di atas banglo tu, naik atas turun bawah kat tangga, keting macam tu lah bunyi loceng ni kan. Tapi ada satu hari ni korang, dia terlanggar. Maksudnya tak tahulah, akak tak sure lah suami dia ke siapa mengundur kereta, dia terlanggar Kiki ni.
Bila dia terlanggar Kiki ni pun mati. Okey, masa Kiki ni mati, kiranya Kak Ita ni dia ni pencinta kucing. Pencinta kucing yang sayangkan kucing. Jadi dia tak boleh nak tanam Kiki ni tahu, sebab dia rasa sayang sangat-sangat, dia rasa sedih sangat-sangat. So dia pun buat keputusan untuk naik ke tingkat atas untuk tidur sementara nak tunggu husband dia balik untuk tanam, untuk bumikan kucing ni kan. Jadinya bila dia tidur tu, korang, dia dengan anak dia yang perempuan ni tahu, tidur kat atas. Anak perempuan ni tegur dia tahu. Dia kata apa tahu? Mama dengar tak bunyi apa? Jadi mama dia ni pun memang dengar bunyi yang sama. Jadi mama dia cakap, "Alah, mama dengar lah bunyi ni. Bunyi apa ni ya? Ini macam bunyi," anak dia cakap kan, bunyi tapak kaki. Tapak kaki yang macam yang kuat tau. Kau tak payah, yang kuat, yang dum dum dum, memang lagi ke atas, lagi naik ke atas, lagi kuat, lagi jelas. Diselangi dengan bunyi loceng kucing dia tu tahu. Maknanya dia cakap loceng kucing tu berlari-lari dalam rumah tu korang. Jadinya dia terfikir Kiki dah mati. Jadinya dia tak cabut lagi loceng, dia tak pandang pun lagi Kiki yang dah keras dekat luar tu kan. Jadi apa benda yang loceng berbunyi-bunyi yang berlari-lari dalam rumah dia tu. Jadi dia cuba tenangkan dengan anak dia ni, sebab akak cakap kan anak dia ni berani. Jadi anak dia ni cakap mungkin ni jelmaan Kiki kot budak kan. Jadi di imajinasi dia macam mana, jelmaan Kiki kot mama, dia cakap macam tu kan. Biarlah mama, dia cakap macam tu kan. Jadi mama dia ni cakap ni bukan, sebab dia kan orang tua tahulah kan usikan benda musik, benda mistik dengan benda jelmaan ni. Jadinya dia cuba mendengar lagi benda tu. Memang jelas korang, bunyi loceng Kiki tu memang berlari-lari dalam rumah tu. Jadi dia cepat-cepat ke husband dia suruh balik, tapi belum sempat husband dia balik, kawan husband yang tinggal bilik belakang, bahagian belakang tu balik. Jadi dia pun minta tolong dengan kawan tu untuk tanam Kiki. Okey, bila dah tanam Kiki tu, malam tu, kejadian malam tu kan, dia mendengar macam bunyi tapak kaki kucing. Macam mana tapak kaki kucing ni mendengar dia berlari ketik-ketik-ketik, sebab rumah tu, bila rumah tu besar, bunyi dia bergema. Benda yang orang kata slow pun dia akan jadi bergema kuat tau. Sebab ruang yang besar kan. Jadi dia mendengar seolah-olah macam Kiki tu berlari-lari ada lagi kat situ. Jadinya dia pun bunyi loceng tu pun tetap ada. Jadi dia buat keputusan macam mana benda ni, sebab loceng tu ditanggalkan dan dibiarkan dekat luar. Jadi esoknya dia cakap dia tekad dia nak tanam loceng tu bersama dengan Kiki. Jadi dia ambil loceng tu, dia pergi letak bersama dengan Kiki. Dan alhamdulillah lepas tu memang gangguan Kiki ni dah tak ada. Jadinya pengalaman demi pengalaman tu yang buat dia rasa macam yalah, dia diduga dengan apa. Biasa kita dengar kan kisah lembaga ni, tapi dia dengan kucing, dengan arnab, macam itulah, nak atau tak, itulah pengalaman yang dikongsi oleh Kak Ita. Jadinya kisah yang seterusnya lagi berlaku kat situ. Kak Ita ni pernah satu hari dia hujan tau. Hujan yang lebat. Biasanya kalau hujan, dia akan jemur pakaian dia bawah tangga. Rumah dia tu kan ada tangga yang agak bukan antik klasik jugalah, sebab banglo lama kan. Jadi rumah tu dia ada tangga yang agak luas, yang dia boleh jemur kain dengan ampaian bawah tu tau. Korang boleh bayang tak besar banglo tu. Jadinya masa hujan tu dia jemurlah baju dekat bawah tangga tu. Masa dia tengah menjemur baju tu korang, dia nampak ada kelibat budak berlari kat rumah tu. Korang bayangkanlah kalau berlaku kat korang tengah-tengah jemur baju, nampak macam budak ni macam tu kan. Tapi dia cuba memerhati tengok, tak ada, sekeliling memang tak ada orang. Bila dia jemur lagi, dia nampak macam bayang-bayang budak berlari lagi dalam rumah tu. Tapi hati dia rasa tak sedap untuk stay lama dekat rumah tu, sebab dia pun ada anak-anak kecil lagi kan, budak-budak kan. So dia pun berbincang dengan suami dia. Bila bincang dengan suami dia kata kita stay lah sehingga dapat rumah yang lain kan. Okey, jadi ni korang, bukan je dia diganggu dengan kelibat budak tu tau tak, dia diganggu pula dengan bunyi dalam tandas. Itu bunyi dalam tandas tu dia kata memang boleh katakan hampir lah selang hari, hampir kerap, sangat kerap. Bunyi apa korang? Bunyi ketukan di dalam bilik air yang kuat, tuk tuk tuk. Macam tu. Contohnya lah kan, ada meja makan di situ, dia orang makan kat meja makan tu, tengah-tengah makan, tuk 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 dalam bilik air.
bunyi tu seolah-olah macam nak minta tolong pada, macam orang kata saja nak kenakan orang. Padahal tuk-tuk tapi dalam bilik air tau. Jadi suami dia ni dia ada satu sifat berani tau. Berani, dan suami dia ni pandai baca-baca. Jadi diorang pun guna basic dia tu. Maknanya dengan basic bacaan ruqyah, dengan bacaan ayat kursi, dengan membacakan surah Yasin kat rumah tu, diorang boleh hadapi situasi mistik tu. Walau hakikatnya kadang-kadang diorang akan minta tolong dengan ustaz yang daripada pekan tu kan. Jadinya yang orang kata lebih mengejutkan dia lah kan, mengejutkan dia, yang membuatkan dia memang tak nak berada lama kat situ. Sebab belakang rumah tu dia ada satu pokok tu, kalau dia cakap kalau malam kalau dia tengok memang seram. Sebab kadang-kadang dekat pokok tu dia ada bayang-bayang tau. Tak tahulah dia nak cakap, kalau dia berdiri dekat dapur waktu malam ke 2-3 pagi dia tersedar kan. Pernah satu kali dia ternampak bukan kelibat lah kan, lembaga yang tinggi macam tu. Mana kalau kata tingkap tinggi ni, dia tinggi lagi sampai dia nampak badan dia. Maknanya bahagian muka pun tak nampak. Orang kata apa tau, orang kata macam hantu lah, meninggi macam tu kan. Tapi bila dia buka tingkap, beranikan dia buka tingkap untuk jenguk apa bendanya tu, dia tengok benda tu dah tak ada. Bila benda tu dah tak ada, dia mulalah orang kata rasa dah tak selesa lah, macam tu kan. Duduk kat situ, tapi dia stay juga duduk dekat situ. Dia buat permohonan untuk balik semula ke Ipoh, dan Alhamdulillah permintaan dia dimakbulkan. Dan rasanya hampir dah dekat dengan 3-4 tahun kot dia dah stay dekat Ipoh ni. Dan itu sahaja perkongsian daripada Kak Ita, kawan akak, untuk akak, dan akak share untuk engkorang, imaginekan sendiri keadaan tu macam mana kalau keadaan tu berlaku pada engkorang. Cuma akak nak bagi tahu engkorang, kita kalau tak nak diganggu dengan benda-benda macam ni, bukan tak nak lah, orang kata mengurangkan rasa takut. Pertama, kita kena kerapkan berzikir, kita kena selalu bacakan ruqyah, dan kita kena jadikan sebagai rutin. InsyaAllah kita boleh hadapi benda-benda macam ni. Setakat ni saja untuk korang, untuk bekalan akak nak balik kampung. Bye, Assalamualaikum. Doakan akak selamat pergi dan balik kampung. Bye korang.